Sehubungan dengan itu, mulai 1 September 2021, KPM mencadangkan supaya semua sekolah dapat mengenal pasti peratus pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang telah dilaksanakan bagi setiap mata pelajaran dalam tempoh 20 Januari sehinggalah 31 Ogos. Program Perkasaku merupakan satu program yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani pembelajaran murid-murid yang terkesan, khususnya semasa berlakunya pandemik COVID-19 di negara ini. Untuk makluman semua, Perkasaku diformulasi berdasarkan petikan huruf dan suku kata daripada nama penuh iaitu KPM yang merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, manakala Perkasaku merujuk kepada Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum. Huruf KU juga merujuk kepada penekanan kepada pelaksanaan kurikulum dan bagi memperkasakan murid-murid di seluruh Malaysia. Secara keseluruhannya, ia membawa maksud matlamat utama program ini dilaksanakan adalah bagi membantu murid-murid untuk memperkasakan kemahiran asas dan tahap pembelajaran mereka. InsyaAllah, Perkasaku ini akan mula dilaksanakan bermula dari 1 September 2021 sehingga 28 Februari 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bagaimana strategi Perkasaku ini akan dilaksanakan? Program ini akan berfokus kepada aspek pengukuhan dan pengayaan dalam pembelajaran yang insyaAllah akan dilalui oleh anak-anak kita. Pelaksanaan pengukuhan dan pengayaan ini bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran yang timbul akibat pelbagai kekangan semasa melaksanakan PDPR. Oleh itu, KPM telah merancang pemerkasaan pelaksanaan kurikulum iaitu Catch-up Plan mulai 1 September 2021 sehinggalah nanti 28 Februari 2022 yang melibatkan murid tahun 1 hinggalah tingkatan 5. Program ini secara keseluruhannya juga akan melibatkan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD yang akan dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDPR atau PDP yang akan berlaku. Di samping itu, ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan ataupun SEGAK juga akan dilaksanakan pada bulan September sehinggalah November 2021. Ini kerana berdasarkan surat siaran yang berkuasa, ujian SEGAK perlu dilaksanakan ketika murid berumur 17 tahun. Selain daripada itu, persediaan bagi murid calon SPM 2021 serta SVM bagi murid berkeperluan khas atau MBK juga diberikan perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tadi saya ada menyebutkan bahawa pelaksanaan catch-up plan akan bermula pada 1 September sehinggalah 28 Februari 2022. Ada 4 objektif catch-up plan yang KPM sasarkan. Objektif pertama ialah untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa berlakunya krisis ataupun pandemik COVID-19 ini. Yang ketiga, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru-guru kita bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam apa juga mekanisme. Dan yang keempat, memastikan murid-murid kita bersedia untuk mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Perlu juga saya jelaskan berkaitan dengan perincian pelaksanaan catch-up plan ini. Pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang disasarkan mulai 20 Januari hinggalah 31 Ogos 2021 iaitu semasa murid-murid kita mengikuti PDP dan juga PDPR adalah sebanyak 70%. Dan peratusan ini diperoleh daripada maklumat sampel sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti oleh KPM. Sehubungan dengan itu, mulai 1 September 2021, KPM mencadangkan supaya semua sekolah dapat mengenal pasti peratus pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang telah dilaksanakan bagi setiap mata pelajaran
dalam tempoh 20 Januari sehinggalah 31 Ogos. Bagi mata pelajaran yang telah mencapai pelaksanaan kandungan asas kurikulum sebanyak 70%, guru-guru boleh meneruskan pelaksanaan PDP ataupun PDPR menggunakan pelbagai pendekatan yang bersesuaian. Walau bagaimanapun, bagi mata pelajaran yang masih belum mencapai tahap pelaksanaan kandungan asas kurikulum tadi sebanyak 70%, maka pelaksanaan PDP dan juga PDPR dicadangkan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah yang bersesuaian seperti pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza dan juga simulasi amali. Sekolah-sekolah yang telah mencapai peratus pelaksanaan kandungan asas 70% seperti yang saya sebutkan tadi juga boleh menggunakan pendekatan yang dicadangkan ini. Justru KPM berharap guru-guru di seluruh negara berupaya untuk melaksanakan pecutan bagi memastikan kita dapat mencapai 70% kandungan asas kurikulum. Tuan-tuan dan puan-puan, penilaian akhir pentaksiran bilik darjah ataupun PBD juga dicadangkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Sekiranya murid tidak mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3, pihak sekolah hendaklah melaksanakan program intervensi bagi murid tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Bagi murid yang telah mencapai tahap penguasaan 3 hingga 6, pihak sekolah boleh melaksanakan sebarang program intervensi, program pengayaan, program kecemalangan yang juga bermula pada 2 Januari 2022 hinggalah 28 Februari 2022. Bagi kumpulan murid prasekolah dan kelas peralihan, mereka akan meneruskan pembelajaran kurikulum tahun 2021. Dalam tempoh ini, murid-murid tingkatan 5 yang akan mengambil peperiksaan SPM pula akan melaksanakan persediaan SPM 2021. Dalam masa ini juga calon-calon SPM kita ini akan menjalani ujian lisan dan amali serta ujian bertulis SPM 2021. Bagi murid berkeperluan khas ataupun MBK khususnya di Sekolah Menengah Khas Vocational atau MPKV, mereka ini akan mengemaskinikan portfolio SKM 2021 dan juga amali SKM 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam strategi Perkasaku ini juga, KPM telah menyediakan bahan sokongan pengukuhan dan pengayaan yang boleh digunakan sebagai aktiviti tambahan bagi memperkukuhkan penguasaan murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Bahan PDP yang disediakan ini melibatkan semua mata pelajaran di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Antaranya pertama ialah pemerkasaan pembelajaran kendiri atau ringkasnya SELF, SELF. Pemerkasaan pembelajaran kendiri atau Student Enrichment Learning Framework, SELF ini merupakan inisiatif yang menyediakan ruang pembelajaran secara kendiri untuk murid-murid kita. Melalui SELF, murid akan dapat memaksimumkan potensi diri serta menguasai kemahiran dan pengetahuan yang mereka pelajari. SELF ini juga akan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna, memberikan peluang murid untuk memilih aktiviti, menilai, memantau peningkatan pencapaian masing-masing secara kendiri. Semua bahan sokongan untuk SELF ini juga boleh diakses melalui repositori yang disediakan dalam platform Delima KPM. Keduanya, selain daripada SELF yang saya sebutkan tadi, KPM juga mencadangkan strategi yang disebut sebagai mampatan, pecutan dan pengayaan atau ringkasnya M2P. Ini merupakan cadangan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk membolehkan semua murid mengupayakan dan memaksimumkan potensi diri mereka. Strategi ini juga merupakan satu pilihan strategik bagi guru untuk mereka melaksanakan sesi PDP bagi memastikan murid-murid dapat menguasai kandungan kurikulum yang dihasratkan dalam tempoh yang ditetapkan. Melalui strategi 2P, kandungan kurikulum dapat dimampatkan dan secara tidak langsung, pecutan kandungan dapat dilaksanakan dalam PDP atau PDPR mengikut kesesuaian, kebolehan dan keupayaan murid-murid kita. Sama juga seperti SELF, bimbingan kepada guru untuk menggunakan strategi M2P ini juga
akan dilaksanakan dalam bentuk webinar dan bahan sokongan dipautkan dalam repositori yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bagi memastikan semua program ini dapat disokong pelaksanaannya, KPM telah membangunkan platform repositori bahan PDP yang dipautkan pada pelantar delima serta boleh diakses oleh semua pihak. Pelbagai bahan sokongan ini telah pun dimuat naik dalam platform yang dikenali sebagai Sumberku. Antara panduan yang telah dibangunkan dan telah dibuat naik ini ialah strategi M2P, self dan juga bahan-bahan pembelajaran berupa lembaran kerja, kuis, nota, gamifikasi, panduan guru dan video mengikut tahun, tingkatan dan mata pelajaran bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Setakat ini sebanyak 1,431 bahan telah pun dibuat naik dalam repositori ini dan insyaAllah ianya akan ditambah dari masa ke semasa sepanjang tempoh pelaksanaan program ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Perkasaku ini juga telah merangka strategi untuk memperkukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi murid-murid kita. Jadi, program literasi, pemugaran literasi dan numerasi ini akan kita laksanakan kepada murid tahap 1, iaitu untuk murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Khususnya kepada murid-murid yang belum menguasai literasi dan numerasi kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi objektif pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi ini khususnya untuk murid-murid tahap 1 ini adalah untuk memastikan murid-murid ini dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Keduanya, kita mengharapkan mereka ini akan dapat mengikuti PDP atau PDPR yang bersesuaianlah dengan tahap keupayaan mereka. Dan yang ketiga, mereka dapat meneruskan pengukuhan literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang seterusnya. Jadi modul literasi dan numerasi yang telah disediakan oleh KPM adalah terdiri daripada 3 modul, iaitu pertama modul asas literasi dalam bahasa Melayu, yang kedua modul asas numerasi versi bahasa Melayu dan yang ketiga modul asas numerasi versi bahasa Inggeris. Jadi pelaksanaan pemugaran literasi dan numerasi ini akan dilaksanakan sebaik saja modul ini diterima oleh pihak sekolah dan juga diterima oleh murid-murid yang terlibat. Melalui pemugaran ini, KPM mengharapkan penguasaan murid-murid terhadap kemahiran asas literasi dan numerasi ini akan dapat ditingkatkan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa yang saya jelaskan tadi adalah berupa beberapa strategi yang dicadangkan untuk dilaksanakan dalam tempoh seperti yang saya sebutkan. Selain daripada itu, KPM juga melihat aspek pentaksiran, khususnya pentaksiran bilik darjah atau PBD yang perlu diberikan pengukuhan. Pentaksiran bilik darjah atau PBD merupakan komponen penting dalam PDP atau PDPR murid. PBD merupakan proses berterusan untuk mendapatkan maklumat bagi mengetahui perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian anak-anak murid kita. Kita pun sedia maklum bahawa PBD ini dilaksanakan sama ada secara pemerhatian, penulisan atau lisan melalui medium PDP atau PDPR yang bersesuaian, sama ada secara dalam talian ataupun luar talian. Jadi bagi memperkasakan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini, KPM telah merangka pelbagai program yang akan dilaksanakan secara berkala. Antaranya yang pertama, KPM telah menghasilkan infografik dan video penerangan yang bertujuan untuk memberi lebih kefahaman kepada semua pihak yang berkepentingan tentang pelaksanaan PBD ini. Guru-guru, murid, ibu bapa dan juga masyarakat. Yang keduanya, KPM juga telah melaksanakan semula penataran PBD kepada JPN, PPD dan juga guru-guru bagi membugarkan semula kefahaman mereka mengenai pentaksiran bilik darjah. Dan ketiganya, KPM juga menyediakan panduan pelaksanaan PBD secara dalam talian. Dan panduan ini juga telah dimuat naik ke laman web bahagian pembangunan kurikulum KPM untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan PBD semasa PDPR, sama ada dalam talian ataupun di luar talian. Malah slot pengajaran dalam siaran didik TV yang akan disiarkan juga nanti
juga akan melibatkan pendekatan dalam membuat pentaksiran melalui PPD untuk memberikan lebih kefahaman kepada guru-guru kita bagaimanakah pelaksanaan PPD itu boleh dilaksanakan semasa situasi PDPR ini. Pemekasaan juga akan diteruskan dengan aktiviti pertama latihan dan bimbingan lah kepada JPN, PPD dan sekolah. Tujuannya adalah untuk follow up dan follow through berkaitan dengan perancangan pemerkasaan PPD yang telah kita rancang, dan KPM juga menyediakan helpdesk untuk menjawab sebarang pertanyaan dan memberikan bimbingan berkaitan dengan PPD serta menyelaraskan penambahbaikan terhadap pelaporan PPD khususnya bagi tahun 6 dan tingkatan 3. Jadi sepanjang pelaksanaan pemerkasaan PPD ini, aspek pengukuhan penjaminan kualiti juga akan diberi tumpuan yang khusus yang meliputi proses 4P, iaitu pementoran, penyelarasan, pemantauan dan pengesanan di peringkat sekolah. Jadi untuk memastikan bahawa aspek pengukuhan penjaminan kualiti ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Kementerian Pendidikan Malaysia mengharapkan keterlibatan semua pihak khususnya daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah. JPN dan PPD haruslah membimbing pemimpin sekolah dan juga guru-guru untuk menyediakan serta menyediakan mekanisme sokongan mengikut keupayaan organisasi masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bagi mengukuhkan permekasaan kurikulum ini, sekali lagi saya ingin jelaskan bahawa repositori sumberku telah pun dibangunkan untuk kegunaan guru, murid dan ibu bapa. Platform ini mengandungi pelbagai bahan sokongan digital dari peringkat sekolah rendah hinggalah sekolah menengah yang sebenarnya boleh diakses, dirujuk, dimuat turun untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran dan ianya dilaksanakan, dipautkan dalam pelantar delima. Dalam erti kata yang lain, sumberku ini merupakan one-stop center yang pastinya akan memudahkan guru, murid dan ibu bapa untuk mengakses pelbagai bentuk bahan PDP digital yang saya sebutkan tadi. Malah bahan-bahan ini juga boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana juga dengan adanya kemudahan internet melalui peranti digital seperti komputer, tablet dan juga telefon pintar. Jadi sangat mudah. Jadi diharapkan dengan adanya repositori sumberku ini, ianya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak bagi memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak kita khususnya dalam membantu memperkukuhkan pembelajaran murid dan seterusnya bagi tujuan pengayaan dan juga pengukuhan murid-murid dalam menguasai kandungan kurikulum yang telah dipelajari dalam tempoh persekolahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, akhir sekali saya menyeru kepada semua pihak agar dapat memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia ini melalui program Perkasaku ini dalam meningkatkan prestasi pencapaian pendidikan anak-anak kita khususnya semasa pelaksanaan PDP atau PDPR dalam situasi pandemik ini. Semoga inisiatif dan program ini akan memberi manfaat yang menyeluruh kepada semua guru, kepada ibu bapa, kepada murid-murid dan juga komuniti di semua peringkat, sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, insya-Allah.